dengan pengharaman, misalnya pengharaman arak. Sebab kalau kita lihat kepada Al-Quran, sekurang-kurangnya ada berapa peringkat pengharaman arak ni? Fatin Hanisa. Fatin Hanisa mana? Fatin Hanisa, ada dalam kelas kita. Mana Fatin Hanisa? Kenapa dah hilang ni? Minhaja. Yes, sir. Ada berapa peringkat yang boleh kita kenal pasti mengenai pengharaman arak? Dua. Ada dua. Tiga. Tiga. Ayat yang pertama apa, Minhaja? Yes, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Alhamdulillah. Kemudian peringkat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ahsanti, terbaik Minhaja, bagus, alhamdulillah. Yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Alhamdulillah, tahniah, syabas Minhaja, syabas, alhamdulillah. So kalau kita melihat kepada tadarruj, itu peringkat pengharaman arak ini ada 3 peringkat. Dan bagaimana Minhaja kita nak kaitkan untuk dengan poin yang kita katakan untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan ni? Bagaimana kita nak kaitkan dalam kes pengharaman arak ni? Menjaga kepentingan dan kemaslahatan. Maksudnya bila arak ni, kita tahu dia ada keburukan dia. Maksudnya dia minum, dia jadi akal dia tak waras. So bila tak waras, dia banyaklah akan terjadi benda-benda yang buruk. So bila diharamkan arak tu, dia menjaga kemaslahatan. Okey, nak kaitkan dengan peringkat pengharaman tu? Kaitkan dengan peringkat pengharaman? Faham tak? Sebab saya nak Minhaja tunjukkan bagaimana nasah ke? Nak masukkan dengan nasah tu. Bagaimana pengharaman arak yang 3 peringkat ini boleh dikaitkan dengan poin besar itu demi menjaga kepentingan dan kemaslahatan. So maksudnya kaitkan dengan nasah tu sendiri ke macam mana Ustaz? Maksudnya bila turunnya ayat yang pertama, dia kata boleh boleh minum arak tapi dia banyak keburukan daripada manfaatnya. Okey. Lepas tu turun ayat yang baru, dia kata hendaklah kamu solat. Tak boleh solat. Tak boleh solat sehingga berada dalam keadaan akal yang waras. Okey. Tahu apa yang dicakap. Lepas tu yang ketiga, berlaku pengharaman secara total, iaitu memang tak boleh minum arak langsung. Diharamkan sepenuhnya. Okey. Lepas tu soalan saya, bagaimana nak kaitkan dia 3 peringkat tadi tu dengan kepentingan dan kemaslahatan? Sebab yang Minhaja jawab tu tak sampai poin lagi. Sampai lagi? Tak sampai kepada poin besar tu. So kalau dalam exam, markah akan kurang. Sebab dia kena kaitkan dengan poin kita tu, iaitu menjaga kepentingan dan kemaslahatan. Bagaimana 3 peringkat tu daripada tak haram kepada haram yang total itu, kita nak kaitkan dia dengan kepentingan dan kemaslahatan. Sikit lagi, kena hurai sikit lagi. Nak cuba Minhaja? Dah. Masa dah taklid dah, saya dah taklid dah. Okay. Kena kaitkan lagi sebab kalau tu tak habis huraian dia, markah akan kurang kalau dalam exam. So tak apa, terima kasih Minhaja kerana dah cuba. Siti Nur Aisyah, cuba kaitkan 3 peringkat pengharaman itu dengan kepentingan dan kemaslahatan. Bagaimana kita nak kaitkan?
Siti Nur Aisyah. Mana Siti Nur Aisyah? Macam mana nak kaitkan? Sekejap kaitkan dari 3 peringkat tu ya Ustaz. Dengan kepentingan dan kemaslahatan. Sebab poin kita adalah menjaga kepentingan dan kemaslahatan. Jadi bagaimana nak kaitkan 3 peringkat tu dengan menjaga kepentingan dan kemaslahatan? Saya cuba ya. Tak apa cuba. Okey, sebab kan dari awal dia macam mana? Dia memberi keringanan. Kemudian dia dah mengharamkan secara mutlak tu kerana sebab tu. Okey, tak apa Siti Nasya dah cuba tak apa, tapi tak sampai poin sebenar lagi. Kalau markah tu 10 baru dapat 6 saja, 4 lagi poin, 4 markah lagi hilang. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nak cuba boleh Ustaz? Terima kasih Wan Nur Izni. Cuba, salah tak apa, penting cuba. Sebab bila saya panggil nama ni, kalau senyap, maka markah komitmennya akan kurang. Sebab tu bila saya panggil nama, kena jawab juga. Apatah lagi kalau saya panggil nama tak jawab terus, memang saya duduk menanda di kertas saya ni sebenarnya. So kena cuba untuk dapatkan markah komitmen tu. Okey, terima kasih Wan Nur Izni. Apa jawapan dia? Cuba, salah tak apa, salah saya tak akan potong markah, tapi kena usaha untuk menjawab. Ustaz, kalau waktu mula-mula tu kan dia cakap yang first tu kan tak haram lagi arak kan, dia just bagi option je. Sebab waktu tu tak ada berlaku macam zina tu berleluasa, sebab waktu tu dulu tu arak tu jadi macam kebiasaan umat waktu dulu. Okey. Lepas tu bila naik yang yang peringkat kedua tu, yang dia kata tak boleh solat selagi tak sedar, tak sedar daripada mabuk tu, sebab dia boleh bawa kecelaruan lah waktu dan solat. Kan ada yang sahabat tu dia baca ayat salah kan. Betul. So untuk jaga solat tu betul-betul, biar arak tu tak payah minum dulu. Okey. Itu waktu peringkat terakhir tu yang pengharaman tu, kan dah berlaku zina berluasa sampai yang kes dia minum arak sampai bunuh orang tu kan. So waktu tu total dia haramkan supaya tak berlaku kes-kes macam tu lagi untuk jaga kemaslahatan umat Islam zaman tu. Sampai sekarang. Okey. Terima kasih. Saya nak tangkap apa yang cuba Waru'in Izni sebut tadi itu, iaitu Wazni ada sebut bahawa meminum arak pada zaman awal Islam ketika mana Al-Quran diturunkan itu adalah satu kebiasaan kepada masyarakat Arab pada ketika itu, termasuklah kepada para sahabat. Jadi kalaulah arak itu diharamkan tanpa ada peringkat pengharaman, dianya adalah bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Arab ketika itu. Maka dengan sebab itu, demi menjaga kepentingan dan kemaslahatan, maka dengan sebab itu arak itu diharamkan secara berperingkat. Itu maksud saya, kalau dalam exam kita kena huraikan, huraian itu berasaskan kepada isi penting yang kita beri. Kalau tidak, kalau sesuai tak huraikan, begitu markah huraian tu akan hilang. Contohnya saya kata tadi, kalaulah markah untuk poin pertama tu 10, tapi kalau setakat hurai 3 peringkat tu saja tanpa kaitkan dengan poin itu menjaga kepentingan dan kemaslahatan, maka aku akan kurang markah. Faham tak maksud saya semua? Faham Ustaz. Faham tak Minaja? Boleh kan Minaja kan? Boleh Ustaz, boleh. Saya tertinggal poin yang arak tu menjadi satu kebiasaan yang kedua kan. Betul. Okay. Sebab nak kaitkan dengan kepentingan. Sebab kalau diharamkan
terus, maka seolah-olah syariat Islam ini tidak menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia. Kan? Ya, terima kasih. Okey, B. Apa hikmah an-nasakh yang B itu? Tolong baca Muhammad Fikri Syamsuddin. Ya, saya Muhammad Fikri Syamsuddin. B itu apa hikmah an-nasakh? Hikmah nasakh? Ya, saya tak dengar. Fikri Syamsuddin. Ya. Apa hikmah an-nasakh yang B itu dalam nota ringkas tu? Yang saya dah hantar tu. Hikmah nasakh. Fikri buka dah nota ringkas ni. Ustaz, saya baru masuk, Ustaz. Okey, tak apa. Yang pengertian hukum syarak dan perundangan Islam. Tepat Fikri Syamsuddin. Tahniah. Itu yang B kan, di antara hikmah nasakh juga ialah pengemaskinian hukum syarak dan perundangan Islam. Okey. Saya nak minta kalau boleh, ini agak contemporary sikit. Siapa boleh bagikan contoh di Malaysia pada hari ini yang berkaitan dengan pindaan undang-undang ke arah pengemaskinian hukum syarak dan perundangan Islam. Siapa boleh buat contoh? Contoh yang contemporary untuk nak kita berikan contoh pada poin yang kedua ini. Siapa boleh? Siapa boleh? Ustaz saya. Nik Adawiyah. Cuba Nik. Terima kasih Nik. Tentang pengharaman rokok. Boleh ke Ustaz? Pengharaman rokok. Bukan, dia berkaitan dengan pindaan Nik Adawiyah dengan pindaan. Sebab nasakh ni pindaan. Saya nak minta Nik bawa contoh kalau boleh. Di Malaysia juga berlaku pindaan yang tertentu dalam contohnya yang berkaitan dengan undang-undang Islam ni. So boleh tak Nik bawakan? Oh, maksudnya hukumnya asal dan dipinda oleh ulama Malaysia, macam tu Ustaz? Tak apalah, bagi Ashraf cubalah. Maaf Ustaz. Tak apa ni, masih ada markah untuk ni kerana ada usaha. Tak apa, saya tak ada masalah. Yang pentingnya nak cuba jawab. Yang saya tak bagi markah, yang saya potong markah ialah bila saya panggil nama dia tak menyahut, itu memang saya akan tandakan dalam borang saya ni. Okey, Ashraf cuba Ashraf. Ashraf bersemangat tadi. Saya cuba. Kalau bab zakat boleh tak? Bab? Zakat. Pertukaran makanan ruji di Malaysia. Sebab macam kita mazhab Syafi'i, kita patutnya kena bagi makanan ruji untuk bayar zakat. Tapi disebabkan contemporary sekarang ni, kemudahan kemaslahatan umat tu, kita guna duit untuk bayar zakat. Okey, terima kasih Ashraf. Itu saya tak kata salah. Tapi contoh tu kalau boleh untuk tajuk yang ke-8, tajuk yang ke-9, taklid. Itu kita talfiq dalam tajuk ke-9 nanti. Ini tajuk yang nasakh ni, iaitu nasakh ni dia pindaan. Betul tak? Kita sekarang ni bercakap mengenai pindaan. Dan saya minta pelajar kalau boleh berikan satu contoh di Malaysia pada hari ini yang melibatkan pindaan kepada undang-undang yang sebelum ini kepada yang baru. Banyak kan, dan contohnya ada di Malaysia ni nak kaitkan dengan isu kontemporari ni. Siapa boleh? Kalau RUU? Tepat Muhammad Ashraf. Itu maksud saya. RUU 355 tu. Betul tak Ashraf? Betul-betul. Itu maksud. Okay. Tapi tak laksana lagi. Yalah, tak laksana. Tapi maksud saya akan maksudnya usaha untuk melakukan pindaan kepada RUU 355 tu, betul tak? Sebab saya nak kaitkan dengan nasakh ni, pindaan. Okey, so maksudnya Ashraf dah faham lah tu, dan saya harap semua pelajar faham tu maksud saya. Nur Afiqah faham tak? Faham Pak. Okey. Seterusnya Nur Afiqah, apa yang si hikmah an-nasakh? Okey.
hikmah Hanafi yang seterusnya adalah memudahkan kefahaman dan pelaksanaan tuntutan syariat. Alhamdulillah, terima kasih Nur Afiqah, terima kasih. So, yang ketiganya ataupun si manasa adalah memudahkan kefahaman dan pelaksanaan tuntutan syariat. Dan kalau untuk poin ini, saudari boleh masih menggunakan contoh kepada pengharaman arak tadi itu. Itu untuk memudahkan kefahaman dan pelaksanaan. Sebab kalaulah arak itu diharamkan sekaligus pada zaman Rasulullah, maka dia akan mendatangkan ketidakfahaman dan susah untuk para sahabat pada ketika itu untuk patuh, kerana seperti mana Minhajah faham tadi, Minhajah kata tadi, minum arak pada zaman awal Islam itu adalah satu kebiasaan. Okey, jadi kalau diharamkan tanpa ada perengkat, maka mungkin dia akan menyusahkan masyarakat Arab ketika itu, termasuklah pada para sahabat. Boleh faham Anis Husna? Boleh. Alhamdulillah. Okey, Anis baca yang D pula, hikmah an-nasakh. Yang terakhir itu untuk memberi tuntutan dan perubahan semua masyarakat dan lain-lain. Okey, terima kasih Anis Husna. Sekarang saya nak minta pelajar berikan kepada saya contoh bagaimana di Malaysia ada juga pindaan yang dilakukan demi untuk memenuhi tuntutan dan perubahan semasa masyarakat. Apa contoh dia? Kalau dalam sistem perundangan di Malaysia pada hari ini, siapa boleh bagi contoh? Siapa boleh bagi? Ke saya nak kena sebut nama. Okey, tak apa. Wan Nurul Amirah. Apa contoh dia? Apa Ustaz? Ulang balik soalan. Allah, nak ulang balik pula. Kat mana tadi pergi? Apa contohnya yang boleh kita berikan untuk poin yang keempat itu, memenuhi tuntutan dan perubahan semasa masyarakat? Apa contoh pindaan yang boleh kita contohkan yang berlaku di Malaysia? Dari segi undang-undang ke apa? Undang-undang. Yalah, pindaan ni undang-undang lah. Kita bercakap ni tentang undang-undang lah. Wan Nurul Amirah cuba. Wan Nurul Amirah boleh tak? Tak sure, tak tahu. Ya Allah. Okey, tak apa, terima kasih. Siapa boleh? Syahidatul Aina. Mana Syahidatul Aina? Ustaz, ini cakap dia terkenal sebab ada masalah lain. Aina terkenal sebab dia ada masalah lain cakap. Ya. Okey, siapa boleh jawab? Hazim tolong jawab Hazim. Pasal undang-undang Ustaz. Berkaitan dengan undang-undang di Malaysia. Apa di antara pindaan yang boleh Hazim berikan contoh? Kalau macam undang-undang tu saya tak tahu Ustaz. Kalau macam kes COVID sekarang ni, macam solat jarak tu boleh Ustaz? Ya. Itu rukhsah Hazim. Sekarang ni kita bercakap tentang tajuk nasakh. Bukan saya cakap tentang tajuk azimah rukhsah. Sekarang ni
sekarang ni kita ni masih dalam tajuk nasakh. Nasakh ialah pindaan undang-undang ataupun dalam konteks kita ni pindaan terhadap hukum hakam. Faham Ustaz. Okey, siapa boleh cuba? Mama Omar. Mama Omar. Saya cuba pasal ni boleh Ustaz. Macam kedudukan istimewa orang Melayu. Apa? Contohnya apa? Ni pasal undang kan, pindaan undang-undang. Aha. Apa tu? Apa Omar? Mama Omar? Tak bagi hint dia, hint sikit. Ya? Bagi hint. Yalah hint lah tadi tu saya tanya, saya suruh bawa contoh pindaan undang-undang di Malaysia yang berkaitan dengan poin yang keempat, iaitu untuk memenuhi tuntutan dan perubahan semasa masyarakat. Kalau saya tengok di Malaysia ni banyak dibahaskan perlunya pindaan undang-undang. So saya minta satu saja contoh. Cuba. Kalau apa tu so, kalau saya cakap agama Islam sebagai agama rasmi boleh? Apa pindaan dia? Jadi kalau orang Melayu yang murtad, dia kena kita ada kena guna Ustaz. Saya tak dapat tangkap sebab saya nak tanya ni pindaan. Contoh pindaan. Siapa boleh? Minhaja cuba Minhaja faham tak? Soalan saya. Kalau cakap yang pasal pindaan umum mengundi tu boleh? Tak kisahlah apa-apa pun. Contoh Minhaja betul. Terima kasih. Bagaimana nak hurai Minhaja pindaan mengundi tu? Umum mengundi sebelum ni 21 tahun. Okey. Tapi ada cadangan tak laksanakan lagi kan? Okey. Nak turunkan umur mengundi kepada 18 tahun. Minhaja. Saya tepuk tangan untuk Minhaja. Alhamdulillah. Itu maksud saya. Sebab sekarang ni kita bercakap tentang tajuk nasakh, iaitu pindaan undang-undang. Dan saya minta pelajar berikan contoh kepada saya. Apa contoh pindaan yang pernah berlaku di Malaysia? Contohnya yang Minhaja sebut tadi itulah, iaitu pindaan terhadap, kalau sebelum ni hak kelayakan untuk mengundi di Malaysia adalah 21 tahun dan ada usaha untuk meminda undang-undang supaya hak mengundi itu diturunkan kepada 18 tahun. Itu maksud saya. Sekarang ni berkaitan dengan nasakh ni. Omar, saya harap faham Ustaz. Hazim, faham tak Hazim? Faham Ustaz. Yang Hazim buat contoh tadi tu rukhsah azimah. Dan contoh yang lain juga ialah misalnya kalau sebelum ni iaitu hukuman kepada orang yang mabuk ketika memandu kenderaan dalam keadaan mabuk, hukumannya ringan, betul tak? Dan telah berlaku di Parlimen usaha untuk meminda had maksimum kepada hukuman bagi mereka yang memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian kepada mangsa. Dan ini adalah bagi
menyokong poin kita yang keempat, iaitu memenuhi tuntutan dan perubahan semasa. Boleh faham tak semua ni apa yang kita sedang bincangkan ni? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh faham Okey. Azim nak kata apa Azim? Tak, saya kata faham tadi. Okey, terima kasih Azim. So saya harap jangan keliru mungkin kita ni berjauhan kan sama masing-masing semua kat rumah masing-masing. Jadi kadang-kadang tak terfokus lah. Cuma saya nak ingatkan kita sekarang ni bincang bab nasakh, iaitu bab tajuk pindaan kepada hukum syariat. Cuma saya minta tadi contoh di Malaysia supaya saya harap student faham bahawa pindaan ini adalah sesuatu yang tidak mustahil berlaku disebabkan oleh yang kita katakan keempat hikmah tadi. Boleh semua? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Tahniah kepada semua, tahniah. Okey, kita dah habis tajuk nasakh, pindaan. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan sebelum kita pindah ke tajuk yang ke-8, iaitu ijtihad? Ada tak? Tak ada ya Ustaz. Tak ada Terima kasih Wan Nur Izni atas respon. Orang lain tak jawab pun. Okey, baik. Kita sila rujuk nota rekas yang saya hantar untuk tajuk ke-8, iaitu ijtihad. Okey, rujuk pengenalan 8 pengenalan. Pengenalannya saya nyatakan ijtihad merupakan satu isu atau tajuk yang sentiasa menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan Islam. Polemik penutupan pintu ijtihad berasaskan kepada justifikasi tertentu menjadi persoalan yang diperdebatkan. Keboleh ruangan untuk berijtihad disusuli dengan pelbagai syarat oleh setengah pandangan dipersoalkan oleh pihak yang lain. Okey, moral of the story untuk pengenalan ni, saya cuba untuk nak menarik perhatian pelajar untuk menyatakan bahawa persoalan ijtihad adalah satu persoalan yang besar yang dibincangkan dalam kitab Usulul Fiqh. Walaupun seperti mana yang saya katakan tadi, polemik penutupan pintu ijtihad, walaupun sebelum ini dalam kuliah-kuliah yang saya sedia ikuti di sekolah dan juga di sebelum ini di peringkat diploma ataupun di peringkat STPM, kita pernah mendengar bahawa qad ughliqa babul ijtihad, sesungguhnya pintu ijtihad telah ditutup. Okey, jadi maka dengan kerana itu, seperti mana yang saya katakan, bab ijtihad ini adalah satu bab yang penting yang menjadi di antara tajuk-tajuk terpenting yang dibahaskan dalam kitab Usulul Fiqh, kerana tidak ada usul fiqh kalau tidak ada konsep ijtihadnya. Karena pada ijtihad inilah lahirnya perkataan mujtahid. Okey, dapat semua pengenalan? Sekarang kita pindah kepada 8.1, pengertian ijtihad. Okey, tolong baca seorang. Nik Adawiyah, tolong baca Nik. Pengertian ijtihad daripada bahasa ialah penggunaan segala kemampuan dan penuh kesungguhan. Okey, terima kasih Nik. Terima kasih, tak apa, setakat bahasa dulu ni. So, perkataan ijtihad ini adalah perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab, daripada jahada, dan jahada ini, daripada perkataan jahada ini lahirnya perkataan ijtihad. Dan ijtihad ini ialah dari sudut bahasanya membawa maksud penggunaan segala kemampuan dan penuh kesungguhan dari sudut akalnya. Iaitu kita menggunakan seluruh kemampuan akal
untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Okey, itu maksudnya ijtihad dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, siapa nak baca? Nurhanah Syazwani. Okey, terima kasih Nurhana atas pembacaan tadi. Dan dari sudut istilahnya, ijtihad ini bila disebut ijtihad ialah mencurahkan segala tenaga, maksudnya mencurahkan segala tenaga baik minda ataupun fizikal untuk mengistimbatkan hukum syarak yang bersifat amali daripada dalil-dalil syarak. Maksudnya di sini perkataan ijtihad ini selalunya dikaitkan dengan proses pengistimbatan hukum, iaitu proses untuk kita mengeluar dan menentukan hukum syarak. Sebab tu kalau dalam bab matematik misalnya, orang jaranglah gunakan kita berijtihad dalam matematik. Ataupun orang jarang menggunakan istilah ijtihad ini untuk merujuk, misalnya kita perlu bila ijtihad dalam bidang biologi, walaupun tak salah, tapi orang jarang guna. Sebab ijtihad ini selalunya dikaitkan dengan mencurahkan segala tenaga, akal ataupun minda dalam proses pengistimbatan hukum syarak yang bersifat amali daripada dalil-dalilnya yang tersendiri. Dapat faham tak? Sebab tu saya katakan ijtihad ini ialah terma yang popular, yang established di dalam perbahasan usulul fiqh. Okey, dalam bab-bab yang lain, dalam mata pelajaran lain, dalam bidang-bidang lain pun kita memang perlu menggunakan seluruh kekuatan akal. Tetapi kita tak katalah kita kena berijtihad dalam bidang pentadbiran ataupun pengurusan, sebab agak janggal. Ijtihad ini selalunya istilah yang dikaitkan dengan untuk mengeluar dan menentukan hukum dalam yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat amali daripada dalil-dalilnya yang dalil-dalil syarak yang tersendiri. Okey, setakat tu faham tak? Faham Ustaz. Terima kasih. Okey, sekarang kita pindah pula kepada kehujahan keharusan ijtihad, yakni kita nak mengemukakan apakah dalil yang boleh kita berikan bila kita memperkatakan ni bahawasanya ijtihad itu adalah satu perkara yang diharuskan oleh syarak. Okey, misalnya kita boleh rujuk surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Okey, sekejap surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat yang kedua ni, fa'tabiru ya ulil absar, iaitu yang bermaksud maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu wahai orang-orang yang berakal, fikiran serta celik mata hatinya. So ayat Al-Hasyr ini, fa'tabiru ya ulil absar, ini boleh menjadi alasan kepada kita untuk menyatakan bahawa perlunya kepada proses berijtihad dalam menentukan sesuatu hukum. Kemudian begitu juga dengan kita boleh merujuk kepada peristiwa, satu peristiwa yang berlaku di antara Rasulullah dan salah seorang sahabat baginda. Okey. Siapa boleh nyatakan siapakah sahabat Rasulullah yang saya maksudkan tu dalam persoalan ijtihad ini? Siapa ingat nama sahabat Rasulullah tu? Ada dialog di antara Rasulullah dengan sahabat tu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah, Muhammad Ashraf Razman, tahniah Ashraf. So tepat.
Di mana dalam dialog itu Rasulullah SAW telah berdialog, telah berinteraksi, bermunafasah dengan Muaz bin Jabal ketika mana Muaz bin Jabal nak dihantar ke Yaman, betul kan? Kemudian Rasulullah tanya kepada Muaz bin Jabal, kaifa taqdi in aradalaka qada, wahai Muaz, bagaimana kamu nak menyelesaikan satu masalah jika masalah itu dihadapkan kepada kamu? Maka Muaz menjawab, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan beristihad dengan akal aku dan aku tidak akan menyeleweng. Jadi dialog ini di antara Rasulullah dan Muaz ini boleh menjadi asas kepada kita untuk menyatakan bahawa harus berlaku ijtihad dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Sebab itu dalam poin keurasan keharusan poin kehujahan keharusan ijtihad 8.2 itu saya ada sebutkan 3 poin penting kan. Satunya Al-Quran ayat Asyru ayat 2, kemudian mafhum sunnah yang menyatakan seorang yang berijtihad itu akan tetap mendapat ganjaran, iaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun wahid. Itu hadis Rasulullah yang menyatakan bahawa apabila seorang itu berijtihad, kemudian betul ijtihadnya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Dan kalau seorang itu berijtihad tetapi ijtihadnya berlaku khilaf ataupun kesalahan, dia akan tetap mendapat 1 pahala. Jadi hadis Rasulullah ini menjadi asas kepada kita untuk nak faham bahawa ijtihad itu adalah sesuatu yang harus. Dan yang ketiganya, amalan para sahabat menijtihad itu banyak alakan, iaitu para sahabat banyak berijtihad. Contohnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar berkaitan dengan misalnya solat tarawih 20 rakaat ataupun yang peristiwa Muaz bin Jabal tadi. Okey, setakat itu ada apa soalan? Ada apa soalan? Ada apa soalan? Apa Omar? Tak ada. Tak ada. Nick nak kata apa tadi Nick Adawiyah? Tak ada Ustaz. Tak ada. Semua masih okey kan? Okey Ustaz. Okey. Okey, tak apa. Kita rehat sekejap untuk saya basahkan tekak saya ni sebab dah suara pun dah tak keluar dah. Saya nak basahkan tekak kejap, kita rehat sekejap, insya-Allah kita akan sambung balik kuliah selepas ini. Okey, kita rehat dulu, boleh minum dulu. Okey, kita tangguhkan sekejap.